Okay guys, aku bukan nak cakap kerja dalam gig ekonomi ni tak bagus. Mana yang korang, siapa-siapa yang dah try buat, yang rasa okey, korang boleh teruskan lah kan. Untuk yang dah try buat, rasa tak okey, so korang cepat-cepat lah cari kerja lain. Dah rekod lah? Macam dah rekod. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Aizat Mahadan TV. Kepada yang baru sampai ke channel ni, aku harap korang boleh support dengan tekan tombol subscribe. So, buat pertama kali yang baru sampai ke channel ni, nama aku Aizat Mahadan, di mana kebanyakan video yang aku buat sebelum ni, banyak yang aku share pasal Lalamove dengan e-hailing atau p-hailing lah. Aku harap korang sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang sentiasa baik, supaya korang sentiasa boleh bekerja untuk menafkahi keluarga lah. So, sepanjang rakaman ni memang korang akan dengar bunyi bising-bising sebab aku sedang berada dekat tepi jalan. Sebenarnya jalan ni tak sibuk, aku tak tahulah sejak akhir-akhir ni dia punya sibuk dia lain macam. So, untuk video pada kali ni, aku pun sebenarnya tak ada apa nak share sangat lah. Nak cakap pasal Lalamove pun benda yang sama je kan. Tak habis-habis dengan isu lalakit lah, dengan harga murah, dengan isu scam yang tak sudah-sudah. So korang yang buat Lalamove ni kan, yang baru-baru ni kan, tips dia lah, kalau boleh lah kan, elakkan daripada ambil job yang ada tulis dahulukan duit. Kebanyakan job yang macam ni dia scam. Modus operandi dia order untuk kau ambil barang, lepas tu bila kau nak hantar ke penerima tu, tak ada. Penerima tu sebenarnya aku rasa lah dia dengan penghantar tu dia sama tau. Jadi cara dia nak ambil duit kau. Bila kau dah bayar tu, konon-konon penerima nanti akan bayar lah balik. Sekali kau dah hantar, dah sampai kat tempat penerima, rupanya tak ada orang pun. So korang kena sentiasa, kalau lah kata dah terslide job berkenaan dengan buy for you ni kan, korang seboleh-boleh sehabis baik korang minta dia transfer duit. Contoh dia suruh kau dulukan duit, kau cakap je macam ni lah, saya takkan dulukan duit, melainkan cek transfer dulu. Saya nak duit tu masuk dalam akaun saya, barulah saya bayar. Itu untuk langkah yang selamat lah. Kalau dibayar, so maknanya dia bukan scam lah. Kebanyakannya scammer ni dia suka ambil kesempatan. Itu masalah dia. So, rentetan daripada pelbagai hal yang berlaku. Di antaranya macam sebelum ni mogok kan. Mogok, lepas tu ialah mogok tu berkenaan dengan harga murah lah. Dan dalam masa yang sama, harga murah satu hal, lepas tu adalah beberapa isu yang lain sentiasa menjadi perkara yang tak sudah-sudah lah. Saya senang kata p-hailing lah kan, yang macam Grab terutamanya. Lepas tu Lalamove, Foodpanda, lagi apa yang berkenaan dengan ni lah, rider-rider ni lah kan. Adalah perkara ni menjadi satu hal yang dibangkitkan, ataupun dia bukan dibangkitkan lah, ada seorang ni dia merupakan businessman lah orang kata kan. Jadi dia cuba terangkan apa yang ramai orang tak faham, kenapa dia ceburi bidang e-hailing dan p-hailing. Lebih kurang macam tu lah. So dia cuba, so aku buka dia punya Facebook lah, aku just share lah apa yang cuba disampaikan kan. Jadi perkara yang dia cuba sampaikan ialah perkara yang ramai orang tak faham tentang pekerja sebagai Grab rider, Foodpanda dan lain-lain ni. Pertama sekali, mereka ialah pekerja yang paling rendah tarafnya di dalam hierarki pekerja. So maksudnya apa? Kau tak perlukan kemahiran yang tinggi lah. Kau boleh bawa kereta, kau boleh bawa motor, ataupun kau ada lesen memandu, dah cukup lah untuk kau menjawat jawatan sebagai e-hailing ataupun p-hailing delivery ni, ataupun industri kira gig ekonomi lah. Mereka adalah pekerja yang paling mudah digantikan jika berhenti atau hilang. So okay, betul. Kalau kau cuti ke, kau berhenti, kau punya hal, orang lain boleh sentiasa ada untuk menggantikan tempat kau. Mereka adalah pekerja pertama yang akan dikorbankan untuk survival syarikat. So maksudnya memang sebagai rider ni dia tak ada kepentingan pun untuk syarikat. Baca dan aku cuba untuk huraikan. Secara umumnya mereka ni macam orang syarikat yang tak peduli kau ada ataupun kau tak ada. Lantak pi lah, kalau kau nak cuti ke, kau nak apa, syarikat peduli apa, betul tak? So apa kesannya untuk kita ataupun delivery man
yang untuk berada dalam kelompok ni ialah kebajikan kita akan sentiasa menjadi perkara terakhir untuk difikirkan. Nilai upah kita adalah yang paling rendah di dalam hierarki gaji. Tak ada siapa peduli atau tidak kita ada. Ini adalah realiti. Jika kita tak boleh terima realiti ni, tak perlu baca seterusnya. Okey. So sebenarnya apa yang dicuba nak sampaikan untuk membuka minda kita lah, supaya kita faham dengan tugas kita berada dalam kelompok. Kenapa kita pilih dunia, kenapa kita pilih untuk berada dalam gig ekonomi ni? Tentulah banyak sebab. Bagi aku sebenarnya, kalau dulu sebelum kita waktu pandemik, sebenarnya kita ni sebagai orang kata frontliner tau. Jadi bila sekarang dah okey apa semua, orang dah lupakan dah. Jadi okey, bagaimana kita nak naikkan nilai kita? First kali, jangan buat kerja ni sebagai kerja tetap. Buat sebagai part time. Okey, yang ni aku setuju. Tetapkan beberapa pendapatan tambahan yang kita nak dapat. Okey, so korang kena set. Kalau korang buat full time, korang kena set sehari berapa. Dan ibarat kata Azri Walter, henyak sampai dunyai. Ada tak ada korang mesti henjut sampailah berapa nilai yang korang nak. Kumpul duit untuk buat business delivery. Okey, ni aku rasa betul. Dalam waktu membangau tu, kita kena sentiasa cari peluang lah. Contohnya main saham ke, belajar saham kan. Contoh lah kan, macam-macam platform ada sekarang ni kan. Buat perancangan jangka pendek dan sederhana apa yang kita mahu capai sambil kita bekerja sebagai rider. Hakikatnya kerja rider ni tak sesuai untuk orang muda buat jangka masa panjang. So untuk korang yang nak kahwin, sesuai lah, kumpul duit lah. Ni bagi aku, dia bukannya tak sesuai. Kerja untuk dalam gig ekonomi ni, dia mesti ada satu matlamat yang korang kena set lah. Contoh dalam tempoh 3 tahun, korang puluh sampai habis. Bagi aku setujulah. Takkan kau nak kerja dalam bidang ni sampai selama-lamanya kan. So satu hari nanti korang mesti ada satu target untuk korang buat sesuatu, supaya korang tak sentiasa bergantung pada kerja yang macam ni lah. Ini kerja yang betul-betul bergantung kepada kudrat semata-mata. Okey, ianya tidak memberi nilai tambah kepada skill dan pengetahuan kita sedia ada. Malah kerja begini boleh membunuh kemahiran dan pengetahuan kita sedia ada. Nilaikan diri kita supaya kita dibayar semakin tinggi untuk kerja yang semakin ringan atau sedikit. Okey, yang ni aku setujulah. Sebab kalau korang ada degree, korang ada sertifikat dalam bidang apa-apalah kan, yang korang tak digunakan, kan jadi satu kerugian kat situ kan. Dia bukannya nak kata dia pandang rendah ke apa. Tapi memang betul orang dekat dalam komen ni macam-macam. Kalau korang baca lah kan, banyak jugalah yang mempertikaikan lah dengan apa yang cuba disampaikan oleh brother ni. So ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tengok ni antara yang hentam lah. Bro, kalau niat tu nak menghina para rider ni, hina je terus terang. Jangan nak acah-acah ambil berat sangat, maki terus. Biar puas hati. Kami ni dah biasa dah makan keji orang macam kau ni, yang cukup suka menyibuk dalam soal rezeki orang lain. Sedangkan kami tak pernah kacau hidup kau pun. So terpulang pada korang, mana yang bagi aku ambil yang positif aja. Okay guys, aku bukan nak cakap kerja dalam gig ekonomi ni tak bagus. Mana yang korang, siapa-siapa yang dah try buat, yang rasa okey, korang boleh teruskan lah kan. Untuk yang dah try buat, rasa tak okey, so korang cepat-cepat lah cari kerja lain. So itu adalah apa yang aku cuba nak sampaikan dalam video ni. Sebab aku tengok ramai je yang terus, maknanya bertahun-tahun memang dia buat kerja GrabFood, Foodpanda, kerja-kerja rider ni lah, Lalamove ni kan, apa semua ni. Start daripada sebelum ada Lalamove lagi, sebelum ada Foodpanda, ramai je yang terus buat. Memang jadi mata pencarian keluarga lah. So macam e-hailing pula aku tengok sama juga, ada je yang berjaya. Maknanya dia dah berusaha keras sampai berjaya untuk beli sebuah kereta yang lagi mewah. Contohnya kereta macam Alphard ke, Serena ke kan. Tujuannya untuk apa? Supaya diorang boleh buat Grab Premium. Ramai juga aku tengok yang belah-belah KL. Yang penting korang kena sentiasa tambah nilai hidup korang lah. So aku rasa sampai situ saja untuk video pada kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel Aizat Mahdan. Okay, kalau korang sukakan video ni, korang like aja. Kalau tak suka, korang dislike aja. Okay guys, Assalamualaikum. Zas. Hey there, subscribe to my